Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmadullaha ta'ala wa nashkuruh. Wa nusalli wa nusallimu ala sayyidina Muhammadin alladhi ballagha ar-risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah hatta atahu al-yaqin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Thumma amma ba'd. Pertamanya mari kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan hidayah taufiknya dapat kita meneruskan majlis ilmu yang dijadualkan dan kita masih lagi mensyarahkan kitab Syarah Aqidah At-Tahawiyah karangan Ibnu Abil Izz rahimahullah, dan masih lagi kita mensyarahkan matan yang ditulis oleh Al-Imam Tahawi rahimahullah berkaitan dengan ta'riful iman. Beliau berkata, al-imanu huwa al-iqraru bil lisan wa tasdiqu bil janan wa jami'u ma sahha an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min asy-syar'i wal bayan kulluhu haqqun wal iman wahid wa ahluhu fi aslihi sawa wa at-tafadulu bainahum bil khashyati wat tuqa wa mukhalafati al-hawa wa mulazamati al-ula. Ta'rif iman, untuk meringkaskan pandangan ulama dalam mentakrifkan iman, kita saya dah sebut pada mukadimah kuliah yang lepas dan saya ulang semula kerana bab ini agak penting. Ada yang mentakrifkan iman dengan ketiga komponen yang ada pada diri manusia, iaitu melibatkan hati, perkataan dan perbuatan. Ini adalah takrif ahli sunnah wal jamaah. Dan yang bersama dengan ahli sunnah wal jamaah pada bab ini hampir sama dengan ahli sunnah wal jamaah yang mengatakan bahawa iman adalah apa yang diyakini, apa yang diikrarkan dalam hati, diucapkan oleh lisan dan diamalkan oleh perbuatan, adalah golongan Khawarij dan golongan Mu'tazilah. Namun perbezaan mereka adalah pada bab mengeluarkan seseorang daripada iman. Dalam bab memasukkan iman, iaitu apa diiktikadkan oleh hati, diikrarkan oleh lisan dan dilakukan oleh amalan, sama. Namun perbezaan Khawarij dengan Mu'tazilah dan Ahli Sunnah wal Jamaah pada part mereka mengeluarkan seseorang daripada iman. Khawarij mengeluarkan seseorang daripada iman apabila seseorang itu melakukan dosa besar. Bila buat dosa besar, dia kata kafir. Manakala Mu'tazilah, dia mengeluarkan sama juga, bila siapa buat dosa besar dia terkeluar daripada iman. Cuma beza antara Mu'tazilah dan Khawarij adalah ketika di dunia ini. Ketika di akhirat sama, kedua-duanya kekal dalam neraka. Namun di dunia ini mereka beza nak letakkan nama dan istilah. Istilah Khawarij mereka letakkan kafir, siapa sahaja buat dosa besar jadi kafir. Manakala Mu'tazilah, siapa buat dosa besar di dunia ini tidak boleh dikatakan kafir, namun dia berada di antara di manzilah bainal manzilatain, berada di satu tempat, satu kedudukan antara dua kedudukan, iaitu di tengah-tengah antara iman dan kufur. Ini adalah pandangan golongan Mu'tazilah. Apa yang membezakan antara Mu'tazilah dan Khawarij? Bezanya adalah di dunia ini Mu'tazilah kata tak boleh nak perangi. Tak boleh nak perangi orang-orang yang melakukan dosa besar. Manakala Khawarij menghalalkan darah
kata mereka telah kafir, maka cara muamalah kat dunia mereka tak anggap tu orang Islam. Jadi kalau siapa yang berzina dan sebagainya dia kata kafir, kalau mati dia tak kuburkan tempat orang Islam dan sebagainya. Inilah pandangan Khawarij. Manakala Mu'tazilah dia sendiri ketika dia mengeluarkan pandangan itu dia tak dapat nak praktikkan. Bab kubur sebagainya sebab dia tak pada peringkat awalnya dia tidak berkuasa. Setelah dia berkuasa sekalipun dalam bab praktikal dia dalam sejarah dia masih lagi memasukkan golongan manzilah baina manzilatain dalam pandangan mereka itu bersama dengan orang-orang Islam. Ini secara sejarahnya. Namun secara teorinya mereka meletakkan orang yang buat dosa besar itu bukan sebagai seorang yang beriman. Ini pertama, yang mengatakan iman itu sesuatu yang melibatkan tasdik ataupun kita kata amal qalb, perbuatan hati, perbuatan anggota dan juga perbuatan lisan, anggota dan lisan. Ini pandangan pertama. Jadi kalau pandangan pertama ni, tiga benda ni kita ingat ada tiga kaul. Kaul pertama Ahlussunnah wal Jamaah, kaul kedua kaul Khawarij dan kaul ketiga adalah kaul Mu'tazilah. Golongan yang kedua, mereka kata iman itu adalah ikrar dengan lisan, cukup lisan. Mereka siapa? Ialah golongan Al-Karramiyah. Nak ulang-ulang balik sebab biar kita ingat betul. Al-Karramiyah. Cukup orang mengucapkan kalimah la ilaha illallah atau membaca mana-mana zikir yang jelas, yang mengisyaratkan bahawa dia seorang Islam, dikatakan dia Islam, cukup. Dia dah beriman dengan iman yang sempurna, hari kiamat dia dah selamat. Ini golongan Al-Karramiyah. Golongan ni dia hanya meletakkan lisan. Dan ada kaul yang hanya mensyaratkan hati. Mana hati yang terlibat dengan iman ni hanyalah hati. Mereka terbahagi kepada dua kelompok. Kelompok pertama kata cukup membenarkan. Minta maaf, cukup mengetahui keimanan. Iaitu dia belajar tentang dia kenal Allah Subhanahu wa taala, dia kenal malaikat, dia belajar dan dia tahu, cukup dengan pengetahuan dia dah jadi orang yang dah dikira beriman. Dan mereka lah yang mempromosikan kalimah awwaluddin ma'rifatullah, dan saya sebut sekali lagi bukan golongan sufi yang ada yang menggunakan perkataan yang sama, tapi golongan Jahmiyah. Iaitu mereka kata seorang beriman itu cukup kenal Allah Subhanahu wa taala. Ditolak oleh Ibn Abil Iz rahimahullah dalam syarahnya. Maka kalau mereka mengatakan bahawa sekadar mengetahui atau mengenali Allah Subhanahu wa taala dan mengenali agama Islam sebagai beriman, maka pertama sekali yang orang beriman, siapa yang beriman pertama sekali adalah iblis. Iblis dia kenal Allah Subhanahu wa taala, Firaun dia kenal Allah Subhanahu wa taala, ahli kitab kenal Allah Subhanahu wa taala. Ini hujah Ibn Abil Iz dan kita dah bincangkan. Ini bab yang kata melibatkan hati. Sebahagian pada satu pandangan yang lain, dia kata tak cukup dengan mengetahui, malah mentasdiq, membenarkan. Siapa yang kata begini? Ini adalah golongan Hanafiyah. Di kalangan golongan Hanafiyah dalam bab ini, dan juga Imam Abu Hanifah, Abu Hanifah dan juga Imam Ibn Tahawi rahimahullah, beliau mensyaratkan hati dan lisan. Ada yang mensyaratkan hati saja. Ada dua kaul di kalangan golongan fuqaha Hanafiyah dalam bab ini, dan inilah yang akan kita bincangkan dengan lebih detail. Di manakah, apakah hujah mereka. Dan Ibn Abil Iz rahimahullah cenderung kepada perbezaan mereka dengan ahli sunnah adalah perbezaan secara lafaz. Namun kebanyakan ulama yang kemudian mengatakan perbezaan yang tidak melakukan lafaz, melibatkan perbezaan yang intip, yang asas, cuma mereka tidak memaksudkan perkara demikian, ataupun kesalahan mereka tidak sama, tidak boleh disamakan dengan golongan Jahmiyah, dan mereka masih lagi dikategorikan sebagai ahli sunnah wal jamaah, namun ahli sunnah wal jamaah yang tersilap dalam bab ini. Jadi bab ini mereka tersilap. Jadi mereka adalah golongan sebahagian daripada fuqaha ahli sunnah wal jamaah yang tersilap dalam mentakrifkan iman, iaitu mereka mensyaratkan tasdiq dengan hati, dengan hati. Sebahagian mereka tasdiq dengan hati, ikrar dengan lisan.
Malah kalau nak detailkan lagi, yang tasdik dengan hati sahaja adalah pandangan Abu Mansur Al-Maturidiyah dan sebahagian Hanafiyah. Dan pandangan kata ikrar dengan hati, tasdik dengan hati, ikrar dengan lisan adalah pandangan Abu Hanifah dan guru beliau Hammad bin Abi Sulaiman hafizahumullahu jami'an. Jadi ini adalah ringkasan terhadap pandangan dalam mentakrifkan iman. Kalau kita nak kenal lebih jelas, kita buat beginilah. Kita nak lebih jelas. Contohnya, kalau ada orang yang dia mengaku di Islam, dia mengucapkan kalimah la ilaha illallah, kemudian langsung tak solat, langsung tak zakat, puasa pun tak pernah, apa pun tak pernah, hanya kalimah la ilaha illallah dia buat dan ditolak, tak nak sembahyang, tak nak puasa, tak nak. Memang dia tak nak. Islam tak Islam dia pada pandangan Ahlussunnah wal Jamaah? Islaman dia tidak sah. Sebab dia menolak amal secara total. Berbeza dengan orang yang dia masuk Islam dan dia bersedia untuk beramal. Jadi paling kurang dia pernahlah amal, betul malas lama, ataupun dia duduk kat negara yang bukan ini, leka dan lain sebagainya. Bab solat ini khilaf lah. Selain, kita ambil contoh selain solat. Kalau bab solat, salaf memang ada kaul yang cukup. Solat ni tolak satu, memang terkeluar dari Islam. Tapi kita ambil contoh lain, beramal yang lain. Dia tak beramal langsung. Bila tak beramal langsung, iaitu dia mengeluarkan, dia tidak beramal secara total, dia ini adalah dia Islamnya tidak sah. Atau kalau dia orang Islam, lahir Islam, dia terkeluar dari Islam mengikut qaul Ahlussunnah wal Jamaah. Yang langsung. Tapi kalau yang beramal, dia terima, dia kata wajib solat, wajib zakat, wajib puasa semua sekali. Cuma kemalasan, hawa nafsu dan sebagainya yang menguasai dia, menyebabkan dia tidak solat dan sebagainya, atau dia sekali solat, sekali tidak solat, atau sekali solat lama tak solat, mereka ni tergolong dari golongan ahlul fusaq. Ini orang golongan fasik. Dia telah melakukan dosa besar, melazimi dosa besar, mereka dikategorikan sebagai golongan fasik mengikut pada teori. Jadi contoh lain, orang kata dia masuk Islam, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, tapi dia kata aku pergi ngucap je, aku tak percaya pun. Ngucap. Dia kata, ikut je lah, dah datang sini ngucap je lah. Nak masuk mana? Nak masuk Mekah. Aku nak kita tengok Mekah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dia ngucap saja. Dia pergi masuk, tengok Kaabah balik, dia keluar balik. Dia ni beriman atau tidak? Menurut Ahlussunnah wal Jamaah, tidak beriman. Menurut Abu Hanifah, Islam dia iman atau tidak? Tak juga. Menurut Abu Mansur Al-Maturidi pun tak. Menurut siapa? Karamiyah. Karamiyah kata beriman. Karamiyah kata, tu beriman lah tu. Dia dah mengucap, dia dah sebut asalkan mengucap, dia beriman lah tu. Kita ambil contoh lain. Contoh lain. Kita ambil contoh apa pula? tak terfikir nak buat contoh-contoh ni. Orang solat dengan hati. Golongan yang akur masuk Islam, mengucap kalimah la ilaha illallah. Namun bab amalan dia tak nak buat amal. Bab solat itu solat dengan hati. Puasa dengan niat. Apa lagi? Zakat pun dengan niat. Yang niat saja mereka golongan apa? Golongan murji'ah, jelas dah. Semua ni murji'ah. Selain pada sunnah adalah murji'ah. Secara umum, takrifan umum. Namun mereka adalah golongan Jahmiyah. Golongan Jahmiyah yang menolak amal secara langsung, yang mengatakan hanya setakat kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka lah yang mewarisi kata-kata Jaham bin Safwan, yang bukan kata Safwan, kata-kata ahli sufi sebenarnya, tapi yang sebahagian daripada yang mempromosikan kalimah awwaluddin ma'rifatullah. Walaupun benda ni awwaluddin ma'rifatullah, kalau disebutkan dan ditakrifkan sebagai proses mengenal Allah, iaitu sebelum kita mengikrar dan kita baru kenal Allah, betul dari segi proses. Tapi kalau ditakrifkan
dengan mengatakan bahawa itulah dia Islam seseorang yang menyelamatkan seorang daripada menyelamatkan seorang daripada api neraka hari kiamat. Itulah yang jadi perbincangan kita. Jadi kita tak beza pun dengan golongan Karramiyah mengatakan siapa mengucap kalimah la ilaha illallah dia Islam dari segi hukum Islamnya. Yang kita bincangkan sekarang adalah iman yang menyelamatkan seseorang di hari akhirat, iaitu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah kesan dia kat mana? Kesan dia golongan Jahmiyah kata, golongan Murji'ah yang secara umum, yang gulatul Murji'ah yang melampau, seperti golongan Jahmiyah dia kata, tak ada seorang pun yang mengucap kalimah la ilaha illallah masuk neraka. Neraka hanya untuk orang kafir. Yang lebih melampau lagi, seperti golongan yang pemikiran Jahmiyah moden dan juga golongan Sufi, golongan Batiniyah, dia kata apa? Tak ada seorang, syurga neraka ni pun hanyalah satu gambaran saja. Betul mereka tak ada takut, aku tak kisah nak campakkan ke Allah nak letakkan aku dalam ke syurga, masukkan ke syurga atau campakkan neraka, tak kisah, yang penting redamu, cintamu dan sebagainya, dan macam-macam. Bab dalam masalah ni, masalah terlalu kompleks, dan golongan-golongan Batiniyah dia tak sama, dia macam-macam kumpulan. Kalau kita cerita umum macam ni, dia kata saya tak. Tapi yang pentingnya satu je. Siapa sahaja yang mengeluarkan mana-mana komponen dalam agama Islam, iaitu mengikrarkan, mentasdikkan, kemudian beramal dengan hati, berikrar dengan lisan, beramal dengan anggota, siapa sahaja mengeluarkan takrif ini, perkara ini daripada iman, maka dia bukan berakidah dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi kalau segi peringkatnya, kalau nak cerita, ada orang kata saya tak, kumpulan ni kata ya, ni tak macam-macam kumpulan. Tapi umumnya kita tahu bahawa siapa sahaja yang mengeluarkan mana-mana komponen dalam iman daripada takrifnya, dia telah terpesong dalam bab memahami iman. Dan apa yang kesan dia ada kesan dia. Kesan dalam bab apa? Bab bagi golongan yang tak mengiktiraf amalan sebagai iman. Jadi mereka kata bila orang pergi istighasah kat kubur, orang pergi minta kat kubur ke, orang pergi tawaf kat, orang pergi minta, hatta mereka kata kalau sujud kat berhala sekalipun, ini amalan, ini bukan i'tiqad. Kalau sujud kat berhala tapi hati dia mengatakan Allah yang Maha Esa, dan walaupun dibuat amalan syirik kufur sekalipun, tak kufur selagi hatinya masih mentauhidkan Allah. Wujud tak golongan begini? Wujud. Sebab tu mereka sangat marah bila diletakkan, diajarkan kitab tauhid berkaitan dengan tauhid al-uluhiyah, dan mereka yang paling kuat sekali menentang tauhid 3. Sebab apa? Sebab bila tauhid 3 ada tauhid dan bab amalan, sedangkan mereka tak nak amalan dikategorikan dalam iman, dan dengan kesalahan amalan ini tidak boleh menyebabkan seorang jadi kufur. Jadi pada mereka selagi iktikad Allah Subhanahu wa taala itu Maha Esa, Allah yang memberi, buatlah apa sekalipun dia tak akan terkeluar. Paling-paling dosa, dia kata, paling-paling dosa, paling-paling salah. Wujud tak golongan begini? Sangat ramai. Mereka dalam bab ini mereka adalah golongan Murji'ah. Dalam bab ini mereka adalah golongan Murji'ah. Okey. Sebab tu pengajian tauhid 3 ini ramai yang tak senang. Sebab apa? Sebab dia melibatkan apa? Melibatkan ada amalan-amalan yang boleh menjadikan seseorang itu syirik ataupun kufur. Sebab itulah perkara ini cuma apa yang diketengahkan di mana-mana sekalipun, mereka tidak highlightkan bahawa ilmu tauhid itu diajarkan supaya orang tahu dengan jelas yang mana boleh jatuh syirik, yang mana tak boleh jatuh, yang mana tidak syirik, yang mana syirik i'tiqadi, yang mana syirik amali, yang mana kita akan detailkan, fahamkan dengan jelas berdasarkan pada nas. Mereka langsam umum, mereka ni adalah orang yang mengkafirkan umat Islam. Tujuan ayat tauhid 3 adalah kafirkan umat Islam. Itu sahaja dia ambil kesimpulan hujung. Sebab apa? Sebab mereka cuba menuduh, sebab tu mereka akan kaitkan dengan istighatsah, kait dengan selain tidak kufur dan sebagainya. Namun dari segi hujahnya mereka tak ada hujah, kerana mereka akan berdepan dengan dalil-dalil daripada Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Sebab itulah dakwah tauhid yang dikemukakan oleh ulama salaf ketika mereka cerita tentang tauhid. Tauhid yang dimaksudkan adalah tauhidul ibadah yang paling utama. So nabi-nabi dan rasul-rasul ketika mereka berdakwah, walaqad arsalna Nuh, saya suka bawa start daripada Nabi Nuh alaihi salam. Walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi faqala ya qaumi ibudullah
ma lakum min ilahin ghairuh. Qala ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairuh adalah kata-kata Nuh, kata-kata Nabi Saleh, kata-kata Nabi Hud, kata-kata Nabi Syuaib, kata-kata Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul dahulu. Bila mereka diutuskan, apa yang mereka kata pada kaum mereka yang kufur? Sembahlah Allah. Ianya berkaitan dengan apa? Dengan amalan. Berkaitan dengan amalan. Dan itulah dia tauhid. Ketika Nabi utuskan Muaz bin Jabal ke Yaman, Nabi kata falyakun awwal ma tad'uhum ilaihi ay yuwahhidullah. Jadi perkara pertama yang kamu ajak mereka beriman dengannya supaya mereka mentauhidkan Allah. Dan dalam lafaz yang lain sahabat mentakrifkan dengan falyakun awwal ma tad'uhum ilaihi syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Ada lafaz hanya syahadu an la ilaha illallah. Artinya dan ketika kumpulkan riwayat berkaitan dengan pesanan Nabi kepada Muaz bin Jabal yang mentakrifkan tauhid, dia akan kembali kepada kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kembali kepada solat, kembali kepada, kita akan tengok pada teks yang akan dikemukakan oleh Syekh rahimahullah. Jadi semua yang tauhid sebenar adalah tauhid yang diajak oleh Nabi dan Rasul-Rasul adalah tauhid dalam amalan kita. Sebab apa kita kata, adakah kita menafikan tauhid rububiyah? Tidak. Tiap-tiap orang yang mentauhidkan Allah dalam bab uluhiyah, sudah pasti dia telah mentauhidkan Allah dalam bab rububiyah. So, ketika dia sujud kepada Allah, mesti dia yakin Allah terwujud. Tak payah bincang Allah terwujud tak wujud sekalipun, dia yakin Allah terwujud. Sebab tu dia salat, sebab tu dia menyembah Allah Subhanahu wa taala. Tauhid rububiyah ada, dan dia yakin ketika dia berdoa kepada Allah, dalam doa, dalam amalan dia, tauhid uluhiyah dia, sudah tentu hati dia meyakini Allah Subhanahu wa taala yang memakbulkan doa, Allah yang mendengar, Allah yang melihat, Allah yang mengetahui. Dan ini maksudnya apa? Inilah maksudnya tauhid al-uluhiyah mengandungi tauhid al-rububiyah. Sebab tu takrif iman ini jadi penting kat mana? Dalam bab kita akan nampak nanti bila berlaku apa-apa isu, ada orang akan takrifkan suatu amalan sebagai syirik dan kufur, ada kata tak boleh. Ni amalan akidah dan tauhid ini hanya melibatkan i'tiqad. Hanya melibatkan i'tiqad. Sebab itu Ibn Abil Is rahimahullah, Ibn Qayyim rahimahullah, dan juga imam-imam salafus salih secara umumnya, selalu dalam bab iman ini mereka takrifkan, Imam Bukhari rahimahullah, mereka begitu tegas dengan takrif iman itu adalah i'tiqad bil janan, wal amalu bil arkan, wal iqraru bil lisan. Mereka akan sebutkan ketiga-tiga komponen dan mereka terangkan dengan jelas sebab dia melibatkan apa? Melibatkan perkara praktikal. Betul pelajaran yang, sebab tu pelajaran kat sini saya ulang-ulang balik supaya kita faham apa tujuan kita belajar tentang takrif iman ni. Lama-lama sebab dia melibatkan ada kesan di dalam menafsirkan satu amalan termasuk bab iman, satu amalan masuk kufur atau tidak. Bila betul takrif apakah yang memasukkan sesuatu dalam iman, maka betullah dalam bab apakah yang menyebabkan seseorang terkeluar daripada Islam. Kecuali yang tersesat tahu Khawarij dan golongan Mu'tazilah tadi. Kita tahu bila kita dah belajar betul takrif iman, maka sampai pada bab takfir kita pun tahu dengan jelas. Sebab itulah bila sebut tentang takfir, ada pula kufur amali, ada kufur i'tiqadi, ada perbincangan. Ada perbincangan kita dah belajar pun, cuma nanti insya-Allah bila habis bab ni saya akan buat kesimpulan umum berkaitan dengan sebab Ibnu Al-Imam Tahawi rahimahullah ketika beliau tulis matan dia tak ikut turutan. Bila mula sekali dengan tak takfirkan sebagainya. Kemudian bawakan berkata bertambah iman dan berkurang iman. Kat hujung baru takrifkan. Sekarang ni baru takrifkan. Sedangkan pertambahan iman kurang iman biasanya letakkan ikutkan tertib takrif dulu kan kalau ikut belajar. Tapi memang Imam Tahawi rahimahullah dalam bab susunan dia tidak susun. Sebab tu saya sering bawa buku bersama. Ini buku yang cetakan yang kumpul sama juga. Tapi dia kumpulkan ikut bab. Dia susun ikut bab, benda yang sama, cuma bezanya adalah disusun ikut bab. Jadi bila saya tengok kat sini, ini ada ikut turutan syarah Ibn Abil Aziz rahimahullah, ikut kepada matan Tahawi. Saya akan buka buku satu lagi untuk tengok dalam bab ini, Imam Tahawi dan Imam Ibn Abil Aziz syarahkan apakah skop
perbincangan yang dibincangkan dalam kitab Aqidah Tahawiyah. Sebab kadang-kadang kita baca hujung sikit, depan sikit, kita tak tahu kat mana yang dibincangkan. Jadi bila ada buku satu lagi yang sebelah ni, saya tahu, rupanya sekarang ni, bila habis kita bincang ni, insyaAllah akan habislah bab yang bab iman yang dibincangkan dalam Aqidah Tahawiyah. Dalam semua bab, penghujungnya insyaAllah saya akan buat kesimpulan untuk kita tahu dengan jelas. Bila dah habis satu bab, kita buat kesimpulan apakah i'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah secara umum dalam bab tersebut. Okey. Dan selepas kita tahu, saya rasa saya dah ulang ni lebih daripada berapa kelas dah. Ulang-ulang balik. Tapi benda ni sangat penting sebab masih orang tanya, Ustaz, takrif iman ni apa dia punya nak cerita ke apa sebenarnya? Takrif iman, takrif. Takrif itulah yang memberi kesan kepada bab-bab seterusnya. Bab takfir pun terlibat dengan takrif iman. Nanti kita bab bertambah iman dan berkurangnya. Bertambah ataupun tidak, iman bertambah dan berkurang ataupun tidak. Kalau golongan kata hati je, sembahyang lebih banyak, iman tak bertambah je. Yang tambah pahala saja dia kata. Pahala je bertambah. Iman tak bertambah. Iman bertambah. Bab nak tarifkan waliullah. Adakah waliullah satu level ataupun waliullah tu ada mana orang beriman ada level-levelnya. Kalau bagi yang kata amalan tak masuk, kalau sembahyang berbanyak sekalipun tak ada bertambah iman, tahap wilayatullah pun tak ada berubah. Tak ada perubahan. Ada kesan-kesan kemudian yang melibatkan pengetahuan kita berkaitan dengan takrif iman. Okey. Kemudian kita pergi lebih khusus. Setelah kita Syekh rahimahullah menolak dengan keras pandangan golongan Jahmiyah, golongan Karramiyah, dan beliau juga menolak pada pandangan-pandangan termasuk pandangan Abu Mansur Al-Maturidi secara umum. Beliau tolak. Sekarang ini beliau membincangkan tentang pandangan yang dia katakan adalah di kalangan Ahlussunnah wal Jamaah, termasuk Abu Mansur Maturidi. Abu Mansur Maturidi ada kat tengah-tengah. Setengah riwayat dia kata hati saja, setengah riwayat kata ikrar dengan lisan. Atas alasan ikrar dengan lisan itu syarat tambahan. Maknanya syaratun zaid. Dan macam-macam lah qaul bab ini. Al-Maturidiyah banyak qaul. Secara umum kita boleh katakan secara umum perbezaan kita bincangkan dua. Ada yang mengatakan bahawa kalau seseorang itu beriktikad dengan hati, mana dia yakin dengan kebenaran Islam, yakin dengan apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW adalah hak. Dia percaya dengan apa yang dibawa oleh Nabi SAW, ajaran Nabi. Adakah dia dikira beriman? Dia beriman ataupun perlu juga dia beramal. Dan juga ikrar dengan lisan. Ini yang dibincangkan. Dan kita dah bincangkan hujah pandangan pengikut Al-Imam Abu Hanifah rahimahullah yang mengatakan bahawa iman itu asasnya adalah hati. Apakah dalil mereka? Dalil mereka dua perkara yang saya suruh letakkan nombor pada minggu lepas. Pertama, mereka kata dari segi bahasa, iman maknanya tasdiq. Dari segi bahasa, iman artinya tasdiq. Iman artinya membenarkan. Mengatakan ya, iaitu mengatakan betul. Jadi bila seorang Muslim, seorang mukmin, ketika mengetahui bahawa bahawa Nabi SAW menyampaikan kebenaran, menyampaikan agama dan agama Nabi adalah agama yang benar, daripada bab kalimah la ilaha illallah sampai pada bab sekecil-kecilnya bahawa Nabi adalah benar dengan hatinya, dia dah kira beriman. Sebab asas iman ni pada akur dengan hati. Mana membenarkan dengan hati. Apa dalil mereka? Mereka bawakan ayat Al-Quran ketika dari segi bahasa. Ketika anak-anak Nabi Yaqub alaihissalam berkata kepada ayahnya, ini adik-beradik Nabi Yusuf, ketika mereka kata Yusuf dah dimakan oleh serigala, dan mereka kata wa ma anta bimu'minin lana, mesti kamu tak percaya dengan kami. Dan kalimah tak percaya, wa ma anta bimu'minin, menggunakan kalimah mu'minin lana. Artinya kalimah mukmin digunakan untuk memaknakan tasdiq. Sama makna dengan wa ma anta bimusaddiqin lana. Kamu takkan percaya dengan kami. Dia kata pendapat pengikut Imam Abu Hanifah rahimahullah ketika mereka membuat istidlal, mereka kata dari segi bahasa iman artinya tasdiq. Macam mana ayat ini wa ma anta bimu'minin lana sama makna dengan wa ma anta bimusaddiqin lana. Dari segi bahasa, satu. Dan dari segi bahasa, boleh pecahkan kepada
Dua anak kecil lagi. Anak kecil apa? Mana dua nota kaki. Boleh buat nota kaki. Di samping mereka kata iman itu dari segi bahasa adalah tasdik. Mereka kata lawan tasdik, lawan iman adalah kufur. Jadi kufur maknanya apa? Kufur maknanya mengingkari. Iman artinya membenarkan. Kufur artinya mengingkari. Iaitu al-juhud. Sebab tu di sini sebenarnya ada minggu lepas sudah saya cek pada teks asal terjemahan ada tertinggal satu baris yang sangat penting. Mana dalam berhujah ketika pengikut Imam Abu Hanifah berhujah, mereka bawa satu lagi. Dalam bab bahasa juga, mana pecahannya mereka kata lawan dengan iman adalah kufur. Kalau iman artinya tasdik, membenarkan, kufur artinya mendustakan. Mendustakan dengan hati. Mereka tak percaya. Mereka kata apa yang Nabi bawa tak betul. Agama Islam, agama tak betul. Bila mereka tak percaya, itu artinya mereka kufur. Jadi hujah berkaitan dengan bahasa, digunakan berkaitan dengan bahasa dihujahkan dengan hujah demikian. Iaitu pertama, iman dari segi bahasa artinya tasdik. Tasdik. Jadi lawan iman adalah kufur. Jadi kufur artinya juhud wal inkar. Iaitu mengatakan suatu perkara itu dusta atau tak percaya. Dan mereka berhujahkan dengan ayat berkaitan dengan seseorang yang dipaksa keluar dari Islam. Ayat Quran, illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman, kecuali orang-orang yang dipaksa keluar daripada Islam atau mengatakan kalimah kufur sedangkan hati mereka masih lagi beriman. Dikatakan buktinya apa? Iman sebenar ada kat hati, bukan sebab kat lisan. Kuat tak hujahnya? Bukan sebab tu bila kita belajar kita akan tengok qaul. Sebab tu dalam bab perbincangan ilmiah perlu bawa dua-dua qaul. Kalau kita dengar satu saja, kita akan kata betul. Seolah-olah tidak ada jawapan yang diberikan. Dan ketiga untuk pecahan daripada ini juga, pecahan daripada ni hujah yang dikemukakan, walaupun dalam terjemahan, sebab tu saya ada sikit terjemahan tidak di-highlightkan, tapi saya tengok pada teks asal, bila saya cek semula tadi, tengok pada asal, saya ingatkan Ibn Abil Aziz tak sebut bila kita baca pada terjemahan, tapi baca pada asal disebutkan. Dan penterjemah pun sebutkan sebenarnya. Cuma untuk part ketiga digabungkan sekali. Tidak dipisahkan perenggan tersendiri. Iaitu kalau dikatakan iman itu adalah yang terdiri daripada hati, lisan dan kata-kata. Artinya kalau hilang satu daripadanya, artinya kafirlah orang tersebut. Sebab kurang daripada mengurangkan sesuatu daripadanya. Sebab tu mereka kata, وَلِأَنَّهُ لَوْ كَانَ مُرَكَّبًا مِنْ قَوْلٍ وَعَمَلٍ لَزَادَ كُلُّهُ بِزَوَالِ جُزْئِهِ. Kata mereka, kalaulah iman itu perlu pada qaul dan juga amal, mana i'tiqad dengan lisan, qaul i'tiqad dengan janan dengan hati, qaul dengan lisan, amal dengan arkan. Kalau ada orang yang tak puasa, ada orang yang tidak melakukan amalan, ramai orang buat maksiat yang meninggalkan kewajipan-kewajipan atau melakukan perkara yang dilarang, artinya mereka dah terkeluar daripada Islam. Sebab apa? Dah itulah di imannya. Jadi kalau terkeluar dari meninggalkan perkara yang dikatakan juzuk daripada iman, artinya akan jadi kufur. Jadi kata mereka dah jadi macam khawarij. Jadi macam khawarij mengkafirkan orang yang melakukan dosa, terutama dosa besar. Tiga hujah ni furuk daripada hujah pertama. Sebab iman adalah tasdik. Dia berkata tasdik hati lah asasnya. Amalan ini adalah satu kelaziman. Orang dah beriman dengan Allah, dia beramal lah dengan apa yang Allah perintahkan. Satu kelaziman, benda yang wajib. Mereka tak tolak. Tapi mereka kata bukan sebahagian daripada iman. Supaya tidak mengkafirkan orang yang tidak beramal dengan ajaran Islam. Orang Islam tapi tak beramal dengan ajaran Islam. Tiga hujah ni, nampak kuat tak? Kuat. Nampak kuat. Kita dengar sekali begitu. Dan hujah mereka kedua, mereka kata kalau tengok pada ayat Quran pula, ayat Quran ketika sebut iman dan amal, alladzina amanu wa amilus salihat, ada waw kat tengah-tengah. Wawul ataf. Ada waw artinya dan. Bila ada waw menandakan bahawa dua benda ni benda yang berlainan. Mana lil mughayarah, untuk menunjukkan bahawa dua perkara berlainan. Jadi iman itu innal ladzina amanu wa amilus salihat, sesungguhnya orang beriman dan beramal soleh.
Iman lain, amal soleh lain. Ini hujah mereka seterusnya. Okey. Dengan, kalau kita gabungkan 3 tadi, 3 campur dengan 4 hujah. Maksudnya kembali pada 2 lah, kembali pada 2. Satu hujah dari segi bahasa, yang kedua hujah dari segi ada waw di tengah, dan kembali pada 2. Cuma kita katakanlah 4, kita detailkan. Ada 4 cara mereka berhujah, dan tiap-tiap 4 hujah tadi dibawakan dalil-dalil daripada Al-Quranul Karim. Okey, kita serahkan pada antum jawab dulu. Antum kata, amal masuk. Macam mana nak jawab? Hujah pertama mereka kata dari segi bahasa. Dari segi bahasa, iman artinya percaya, membenarkan. Macam mana nak jawab balik? Dan tak kata pun amal. Dari segi bahasa, iman, percaya dan membenarkan. Tak ada apa sebut amal. Ibn Abil Is rahimahullah tolong kita. Ibn Abil Is jawab. Sebab tu Ibn Abil Is rahimahullah, walaupun beliau mempertahankan Imam Abu Hanifah pertahankan dalam bab ketika jangan keluarkan mereka dari ahli sunnah, mereka begini begitu, perbezaan hanya lafzi, tapi sampai berbab beliau bawakan hujah golongan Hanafiyah, beliau terus rad satu persatu. Menunjukkan bahawa Imam Ibn Al-Is rahimahullah beriktikad dengan iktikad Ahlussunnah wal Jamaah yang umum, cuma beliau minta supaya bertolak ansurlah dengan orang yang tersalah dalam bab ini. Apa kata beliau? Kita tengok pada muka surat 117. Dalil-dalil di atas telah dibangkang dengan mengatakan, beliau dijawab. Dalil di atas beliau mula dengan kata iman itu artinya tasdik. Saya ringkaskan dulu sebelum kita baca. Beliau kata pertama sekali kami boleh bantah 2 cara. Cara pertama, kami tak setuju. Anda mengatakan bahawa iman artinya tasdik, kami tak setuju. Iman bukan maknanya tasdik. Walaupun tasdik sebagai iman, tapi tidak bererti iman secara keseluruhannya adalah tasdik secara keseluruhannya. Seperti kufur. Jawapan yang kedua untuk cara jawab begini, kufur, walaupun kufur teringkar, tapi bukan keseluruhan ingkar itu kufur. Ada orang yang akur tak ingkar, orang yang tak ingkar, dia terima. Tapi dia buat amalan kufur. Saya tahu Muhammad benar, tapi saya nak jadi kafir. Wal'azubillah. Kafir tak dia? Kafir. Walaupun dia akur dengan hatinya. Kufur boleh berlaku selain daripada juhud. Jadi kata memanglah juhud ni atau ingkar salah satu daripada makna iman. Makna kufur. Begitu juga tasdik salah satu daripada komponen iman, tapi bukan erti segala-galanya muradif. Maksudnya sama makna iman adalah tasdik. Tak. Kadang-kadang memang iman maknanya tasdik, tapi dia bukanlah kata yang seerti. Jadi macam mana nak berhujah? Beliau bawakan bukti. Jadi cara pertama beliau kata kami tak terima. Nak kata iman artinya seerti dengan tasdik, kami tak terima. Dari segi bahasa. Kemudian Ibn Abil Is selepas ni, kita akan jumpa jawapan seterusnya. Kalaulah kami akur sekalipun, kata beliau. Kalau kami kata iman tu tasdik, sebab anda bawa dalil macam-macam, iman tasdik. Ada jawapan lain. Ada 6 jawapan kami jawab balik. Ibn Abil akan bawakan satu persatu. Kalau betul iman atau tasdik segi bahasa sekalipun, tidak bererti. Kalau bahasa begitu, tidak bererti dalil-dalil syarak yang memasukkan amalan dalam iman tak terpakai. Dalil syarak lebih kuat berbanding dengan makna bahasa. Dalil-dalil Quran yang memasukkan solat dalam iman, kita selalu dengar bahasa syu'abul iman. Imam Baihaqi tulis kitab Syu'abul Iman. Mana furuk ataupun pecahan-pecahan iman. Daripada atas sekali mengucap kalimah la ilaha illallah sampai kepada buang duri daripada jalan, itu sebagai iman. Tak boleh nak keluarkan dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah hanya kerana anda berhujah dengan bahasa. Kalau bahasa betul sekalipun. Jadi beliau akan kata dari segi bahasa kami tak setuju, dah kami bantah. Tapi kalau kami akur sekalipun dengan ertinya tasdik, kami ada jawapan yang lain. Ada 6 jawapan. Ada menggunakan kaedah an-naqal. Ada menggunakan an-naqal. Contohnya kalau dulu orang jahiliah dipanggil kalau salat artinya doa. Minta dengan Allah. Tapi bila syarak datang, salat artinya perbuatan yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam.
Walaupun dari segi bahasa, solat tu wujud pada Arab jahiliah. Namun bila syarak datang, dia menakalkan atau membawa makna yang bahasa kepada makna syarak. Jadi yang dibincangkan sekarang bukan kitab bahasa, ni cerita tentang akidah, syarak, iman dari segi syarak. Itu yang berlaku khilaf sekarang, bukan dari segi bahasa. Dan ada banyak jawapan lain yang beliau berikan. Kenapa saya bagi ringkasan awal? Saya takut baca tak sempat. Tuan-tuan pun duduk termenung balik. Betul juga kata-kata mereka. Saya tak tercapai apa yang ingin disampaikan oleh penulis. Baru kita baca secara detail. Dalil-dalil di atas telah dibangkang dengan mengatakan bahawa iman menurut bahasa merupakan ungkapan bagi tasdik. Itu dengan tidak bersetuju iman sama makna dengan tasdik. Tapi faham makna ni ya? Maksudnya kami tak setujulah senang. Kami tak setuju bahawa iman itu sama makna muradif dengan tasdik. Kadang-kadang saya tak nak betulkan bahasa. Tuan faham sendiri. Oleh kerana beliau penterjemahkan dan meletak kurungan. Kurungan itulah yang menerangkan tentang makna. Kalau ikut kepada teks yang asal, وقد اعترض على استدلالهم من الإيمان في اللغة عبارة عن التصديق بمنع الترادف بين التصديق والإيمان. Dan telah dibantah tentang cara mereka berdalilkan bahawa iman dari segi bahasa artinya membenarkan adalah dengan menolak hujah bahawa bahawa iman itu bermakna tasdik. Itu dari segi bahasanya. Dari segi terjemahan macam-macam cara nak olahkan bahasa, dan penterjemah ada cara olahan yang tersendiri. Yang penting, cara pertama adalah tak setuju bahawa iman itu adalah kata seerti bagi tasdiq. Iaitu iman bukan berarti membenarkan sahaja. Okey, kita tengok pada bagaimana beliau berhujah. Katakanlah ini benar di satu tempat. Artinya, setengah keadaan memang betul lah. Iman artinya membenarkan. Tapi mengapa kamu katakan kedua-duanya ini memang mempunyai makna yang sama secara mutlak? Maksudnya, walaupun tasdik itu betul setengah tempat iman artinya tasdik membenarkan, tapi tidak bererti di mana-mana sahaja kalimah iman datang maknanya tasdik. Iman boleh bermakna tasdik, iman boleh bermakna lebih daripada tasdik, ataupun sesuatu yang lebih mutlak. Begitu juga ada bangkangan terhadap dakwaan mengatakan Islam dan iman sama erti. Antara bukti yang menunjukkan kedua-dua perkataan ini tidak sama erti ialah apabila seseorang percaya kepada orang yang memberitahu sesuatu, maka orang itu akan katakan telah mentasdikkannya, tapi tidak dikatakan ia telah beriman dengannya. Kita baca dulu. Sebaliknya akan dikatakan amana lahu, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala fa amana lahu Lut. Dan firman Allah Subhanahu wa taala fama amana li Musa illa dzurriyyatun min qaumihi, maka tidak ada yang beriman kepada Nabi Musa melainkan sejumlah kecil daripada keturunan kaumnya. Okey. Jadi di sini fa'amana lahu. Boleh berkaitan kalian fa'amana lahu dan kalimah fa'amana li Musa. Okey. Apa yang sebenarnya kalau baca secara umum begini, kita mungkin masih terpinggir-pinggir cara berhujah. Tapi saya akan baca pula pada kitab Arab untuk kita nampak lebih jelas cara penghujahan. Dan firman Allah ayat ketiga, yu'minu billahi wa yu'minu lil mu'minin. Ia beriman kepada Allah wa yu'minu lil mu'minin, dan percaya kepada orang-orang beriman. Gariskan yu'minu lil mu'minin. Okey, kenapa kita bincangkan? Okey, kita baca sikit lagi. Ada perbezaan antara muta'addi dengan huruf ba, itu amana bihi ba. Manakala ta'addi artinya makna satu huruf itu dia ada kaitan dengan ta'addi dengan ba. Macam kata istawa lah. Kalau istawa saja, boleh betul lah dia kata 15 makna. 15 sampai 17 makna istawa. Termasuk istawuf, lulukan saf. Macam mana disebutkan oleh salah seorang penceramah. Tapi kalau istawa ala, maknanya tak lari daripada takrif berada di atas. Tak lari daripada makna di atas. Contoh kata go. Berapa makna go? Going.
Boleh macam-macam makna ikut pada konteks, betul tak? Tapi kalau nak kata going up, ada mana ta'addi dengan huruf up. Guna Arab campur bahasa Inggeris. Campurkan dengan, digabungkan dengan huruf seterusnya, dia akan membawa makna yang khusus. Jadi kalimah amana lahu maknanya lain, amana bihi maknanya lain. Okey. Amana lahu maknanya lain, amana bihi maknanya lain, amantuhu mana amanahu maknanya lain. Ini akan disebutkan dari segi apa? Dari segi bahasa. Kita baca dulu apa yang disebutkan oleh beliau. Ada perbezaan antara muta'addi dengan ba dan muta'addi dengan huruf lam. Itu amana bihi dengan amana lahu. Muta'addi dengan huruf ba digunakan bagi berita yang diberitahu, manakala huruf lam bagi orang yang memberitahu berita. Ada orang mengatakan adalah boleh kita mengatakan ma anta bimusaddiqin lana kerana huruf lam dalam ungkapan ini bagi menguatkan peranannya. Okey. Sampai sini bukan saya nak berhenti. Saya nak syarahkan dulu. Kita baca. Okey. Hujah ni hujah apa? Ni hujah dari segi bahasa. Hujah dari segi bahasa. Teks Arab yang asal. Sebenarnya bukan masalah penterjemah. Masalah memang kalau hujah bahasa je, nak terjemah tu jadi susah. Sebab dia berkaitan dengan nahu bahasa lain. Mana tata bahasa bahasa lain. Jadi perlu kepada pembacaan teks asal dalam dalam masalah berkaitan dengan bahasa. Okey. Saya ulang balik apa yang disebutkan dalam teks. Dan telah ditentang pandangan ini atau telah dijawab pandangan beristidlal bahawa iman bererti membenarkan adalah dengan mengatakan bahawa tasdik dengan iman bukanlah dua perkataan yang seerti. Katakanlah bahawa ianya benar pada suatu tempat, maka dia tidak benar pada semua tempat. Kenapa anda ingin mengatakan bahawa iman itu mesti maknanya sama dengan tasdik secara mutlak? Dan juga wa kadzalika turidu ala da'wat taraduf bain al-islam wal iman. Begitu juga disebutkan bahawa disebutkan juga dalam bab yang lain ini kita sentuhkan iman dan Islam itu bahawa dia ialah bukan suatu makna muradif, perbincangan yang sama sepertinya. Tinggalkan dulu part ni. Wa mimma yadullu ala adami taraduf, antara bukti yang menunjukkan bahawa iman itu bukan muradif dengan tasdik. Iman bukan kata seerti bagi tasdik. Apa dia? Annahu yuqalu lil mukhbar idza saddaqahu wa la yuqalu amanahu wa la amana bihi. Okay. Bal yuqal amana lahu kama qala ta'ala fa amana lahu Lut. Okay. Annahu yuqal lil mukhbir, minta ke mukhbar, أنه يقال للمخبر إذا صدق صدقه ولا يقال آمنه. Okay. Kalau bukan mukhbar. Satu berita yang sampai pada kita bila kita percaya. Nabi Muhammad SAW bawakan berita. Ceritakan kita tentang perkara gaib, ceritakan tentang Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita beriman tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala. Okey. Atau Nabi ceritakan tentang hari kiamat. Kita beriman dengan hari kiamat. Okey. Apa kita kata? Untuk berita tu kita kata apa? Kita kata saddaqahu. Bahasa Arab kata saddaqahu. Dia membenarkan. Dan tidak dikatakan amanahu. Contoh yang lain. Jap. Contoh ni tak kena. Saya baik contoh lain. Ada orang kata, padam dulu ya.
Dia kena buat contoh ni kadang tersilap. Sebab dia kat sini betul, tapi dia akan langgar cerita selepas ni. Jadi saya tak nak tuan-tuan kekal contoh yang saya dah buat contoh, tapi dia dah ke depan belakang jadi ni. Okey, katalah kita kata di bawah Baitul Salam ada seorang perempuan yang sedang tunggu suaminya. Di bawah Baitul Salam, bukan. Saya tak ada kaitan ni, tak ada jangan cerita ni, contoh. Di tingkat bawah Baitul Salam ada seorang wanita yang sedang menunggu suaminya yang sedang berada dalam kelas. Okey. Mana ada perempuan tunggu kat bawah. Suami dia dalam kelas. Dia kata, "Ustaz, tak habis lagi ni. 10:30 tak habis." Contohnya. Dia ada perempuan yang tunggu suami dalam kelas. Okey. Kalau kita percaya dengan berita tadi, kita sebut apa? Kita sebut saddaqahu. Mana contoh saya kata siapa saya? Lupa. Justin mempercayainya. Saddaqahu Justin. Justin mempercayai berita yang disampaikan oleh Abu Muaz. Bahawa ada perempuan tengah tunggu suami dia dalam kelas. Saddaqahu. Tapi bahasa tak kata Justin beriman dengan berita yang dibawa oleh Abu Muaz. Tak boleh, tak kena. Membenarkan dengan iman lain. Nampak jelas? Tak boleh nak kata tiap-tiap tempat tu sama. Ni beliau hujah secara pada peringkat dari segi apa? Dari segi makna dulu. Okey. Dia kata beliau, wa kadzalika tu'ridu ala da'wat taraduf wa mimma yadullu ala adam taraduf, antara bukti bahawa dia ni bukan satu kata seerti. Bila seerti tukar ke mana sekalipun maknanya sama aja. Tapi bila tak seerti artinya setengah keadaan maknanya sama, setengah keadaan maknanya sama, tak boleh kata taraduf, tak kata dua benda seerti. Okey. Yuqal saddaqahu wa la yuqal amanahu. Orang kata dia membenarkannya, dia tak kata beriman dengannya. Dan kenapa begitu? Yang bawah akan disebutkan nanti. Beriman hanya dikatakan kepada membenarkan berita-berita ghaib. Cerita berkaitan dengan sesuatu yang kita tak tahu, yang kita tak nampak, tak boleh kaji, hanya kita bergantung kepada berita sesuatu yang kita tak mampu nampak sendiri, tak mampu kita capai dengan suatu perkara-perkara ghaib, baru katakan beriman. Tapi berkaitan dengan benda yang kita berita-berita umum, tasdik lebih umum berbanding dengan iman. Tasdik melibatkan semua kisah, semua cerita yang dibenarkan, manakala iman hanya khas untuk apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan Nabi berkaitan perkara ghaib. Dia tak sama. Dia tak boleh nak gunakan kalimah tasdik itu, dia kata tasdik adalah muradif bagi iman. Okey, saya harap fahamlah maksudnya. Annahu yuqalu lil mukhbar idza sadaq saddaqahu wa la yuqal amanahu wa la amana bihi. Sama juga orang tak kata amanahu, begitu juga amana bihi. Dua-dua tak digunakan pakai. Man tak gunakan istilah iman pun kat sini. Digunakan istilah tasdik saja. Bal yuqal, tapi dikatakan amana lahu. Tu yang saya suruh gariskan lahu tadi tu. Saya suruh gariskan kat mana? Gariskan ayat fa'amana lahu lut lahu. Amana lahu fa'amana lahu lut. Amana lahu digariskan. Fa'amana li Musa. Amana li Musa. Ada lam kat situ. Yu'minu billahi wa yu'minu lil mu'minin. Gariskan yu'minu lil mu'minin. Kalau nak gariskan yu'minu billah pun boleh, tapi dahulukan lil mu'minin. Maksudnya apa? Kalau bab berita begini, okay. Contoh. Okay. Mana cerita berita tadi, kita tak boleh kata kalau ni saya takut ia bertentangan dengan ni. Okey. Contoh. Ni tadi satu contoh. Contoh tu contoh yang kat bawah sebenarnya, saya bawa naik atas untuk fahamkan, untuk fahamkan hujah yang di bawah. Kat sini Syekh masih cerita tentang lebih umum lagi sebenarnya. Okey. Katalah Nabi SAW, Nabi Lut AS bawa berita tentang Allah Subhanahu Wa Taala, cerita pada kaumnya. Kaum dia beriman dengannya. Dia tak dikatakan amana kaum dia amana Lut, tak boleh. Atau amana bi Lut, tak boleh.
Tak kena berbahasa. Mesti amana li Lut atau amana lahu. Kenapa? Lam itu untuk seseorang itu beriman dengan yang bawa berita tu. Jadi sebab tu kalau nak kata beriman dengan berita, amanahu amana bihi, betul. Amantu billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusuli. Artinya aku beriman dengan Allah. Itu berita yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Aku beriman dengan malaikat. Itu tentang konten. Beriman dengan konten, kita amana bihi. Betul, diguna pakai. Beriman dengan Rasul, artinya beriman dengan kerasulan Nabi SAW, konten. Tapi kalau membenarkan berita Nabi, beriman dengan berita yang dibawa oleh Nabi, tak digunakan amana bihi, dikata amana lahu. Betul? Jadi kalau beriman, percaya kepada konten, pada cerita yang dibawa, berita dibawa, dipanggil amana bihi. Tapi kalau percaya dengan orang tu, dengan orang yang bawa berita, dipanggil amana lahu. Kat mana nampak jelas? Kita tengok pada muka sebelah. Yu'minu billahi wa yu'minu lil mu'minin. Mereka beriman dengan Allah, iaitu kontennya beriman dengan Allah, percaya dengan Allah, wa yu'minu lil mu'minin, dan beriman dengan berita yang dibawa oleh kaum mukminin. Itu beriman dengan kaum mukminin, iaitu dengan orang beriman. Jadi kontennya percaya pada Allah. Betul Allah bezakan antara yu'minu billahi wa yu'minu lil mu'minin. Harap-harap dapat tangkap lah. Jelas insyaAllah? Okey. Sampai sini jelas, angguk tu saya takut-takut lagi. Jelas tak jelas tu? Kadang-kadang rancangnya nak kata insyaAllah boleh faham kan. Sampai masa tegangkan sendiri yang tak tahu kat mana depan belakang kadang-kadang. Okey. Yang penting bahasa Arab, kalau tasdiq, dia kata saddaqahu. Boleh saddaqahu, boleh terima untuk membenarkan orang, membenarkan berita, boleh guna pakai. Tapi iman tak. Iman dari segi susunan kata dia, iman tak boleh guna pakai untuk semua tempat yang tasdiq boleh pakai, itu pertama. Yang keduanya, iman kalau berkaitan dengan konten, kata amanah bihi. Tapi kalau berkaitan dengan beriman dengan orang, dia akan berkata amana lahu. Betul, amana lahu, fa amana lahu Lut. Fa amana lahu Lut. Setelah itu Lut beriman kepadanya. Fa amana li Musa illa dzurriyyatun min qaumihi, dan sebagainya. Kita akan jumpa minggu depan lagi insya-Allah. Kita baca minggu depan pada kesimpulannya. Yang penting perbincangan dari segi bahasa pertama, saya dapat yang saya minta tuan-tuan faham betul-betul. Tak faham pun lepas ni tanya lagi. Pada hujah yang sekarang ni, Ibn Abil rahimahullah cuba menolak hujah yang mengatakan bahawa iman itu artinya tasdiq. Iman mesti tasdiq. Kalau kata betul, kalau iakan benda ni, akan menyebabkan orang kata iman dah hanya melibatkan hati. Sebab tasdiq membenarkan hanyalah dengan hati. Okey, ini hujah sekarang ni lah. Hujah sekarang. Nanti kalau sampai pada bab seterusnya, kalau kami terima sekalipun tasdiq itu membenarkan adalah makna bagi iman, seperti kalau kami benar sekalipun membenarkan tasdiq dalam bahasa Arab bukan dengan hati saja, dengan perbuatan pun akan adanya dalam hadis tentang tasdiq. Mana mata yang berzina, akhir sekali yang membenarkan adalah faraj ataupun kemaluan yang membenarkan apa zina-zina yang lain. Akan ada hujah yang lain. Mana kalau sebab tu kata Ibn Abbas, kami boleh jawab pertama sekali dengan tidak setuju dengan anda bahawa iman itu artinya adalah tasdiq dari segi muradif pada tasdiq. Artinya betul lah, sebahagian artinya tasdiq. Tapi kata muradif, kata seerti, kami tak setuju. Cara hujah pertama, yang kita akan baca lagi hujah yang beliau akan bawakan seterusnya. Dan kalaulah maknanya begitu sekalipun, kalau kalian bertegas dari segi bahasa kata maknanya tasdiq sekalipun, kami ada hujah-hujah yang lain untuk jawab. Iaitu hujah-hujah yang akan disebutkan, ada 6 wajah yang akan disebutkan oleh Syekh rahimahullah. Harap-harap faham insyaAllah. Tadi bila saya terang awal tak datang, cuak juga. Kenapa tak boleh terangkan? Lepas tu lah bab bayan ni, bab ketika kita menyampaikan. Kadang-kadang satu ketikanya kita macam mana nak terangkan. Faham tapi nak terangkan tu kadang-kadang
ada sedikit kemusykilan. Kita buka pada soalan insya-Allah, ringkas. Saya perasan pukul 10.30 tadi. Tapi oleh kerana kita mula dari pun 10.45. 9.43 tadi atau 40. Jadi kita minta izin sikit dengan admin. Tambah. Ada soalan tak berkaitan dengan takrif iman? Kalau tak ada, boleh soalan secara umum. InsyaAllah. Tafadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'tiqad Allah. Okey. Okey. Ya, ya. Ya, ya. Okey, mana golongan yang memisahkan antara syariat dengan bahasa mudahnya memisahkan antara amalan dengan syariat dengan hakikat lah, bahasa mudahnya kan. Golongan yang mengatakan bahawa kalau dah sampai pada level makrifat atau hakikat, dia tak perlu lagi beramal. Lepas tu soalannya, kalau dari segi formula mereka akidah mereka akidah kufur, menafikan mana-mana hukum Islam, menafikan hukum Islam, sama ada dalam bab kesahihannya bahawa ianya diwajibkan ataupun menolak untuk beramal secara total. Akidah kufur, tidak syak. Cuma yang jadi perbincangannya, kadang-kadang mereka yang beriktikad begini, mereka ada syubhah. Syubhah inilah yang kita serahkan pada pejabat agama, serahkan kepada orang-orang alim untuk pastikan bahawa mereka, adakah betul-betul mereka engkar sebenar macam mana. Syubhah-syubhah ni yang perlu disettlekan oleh pihak berwajib. Kita belajar dalam kelas hanya formula. Apa yang dibuat oleh seorang pergi masuk dalam isu kat tempat pernah berlaku isu budak perempuan pergi masuk kat mana, kat kuil ke kat candi, kemudian dia sembah pakai colok tu kan. Perbuatan ni kufur tak kufur? Perbuatan ni ada syirik yang boleh bawa kepada kufur, betul? Jelas. Syirik. Itu formula. Mana jelas perbuatan ni kufur, perbuatan kufur. Tapi dia jatuh murtad tak murtad? Serah pada siapa? Serah pada pejabat agama. Serah kepada pihak berwajib. Sebab nak menetapkan perkara itu apa yang terjadi pada dia, perlu ada orang yang pergi tahqiq, yang tanya betul apa yang berlaku sebenarnya. Sebab kadang-kadang memang dia betul-betul jahil. Cuma sebagian ulama mengatakan bahawa setengah pada perbuatan yang dibuat tak perlu kepada tafsiran, bahawa dia ni betul-betul murtad, seperti sujud pada orang pijak Quran. Mana ada orang pijak Quran? Saya tak tahu. Pijak Quran mesti dibenci dengan agama Allah, terbenci dengan Quran dan sebagainya. Ada perbuatan yang memang tak boleh kita bagikan apa-apa keuzuran sebab benda yang jelas, atau hina Allah, hina Rasul dan sebagainya. Ada perbuatan yang jelas kufur. Walau bagaimanapun, untuk selamat, walaupun ulama dah sebut begitu, untuk selamat, kita belajar, kita tahu formula, tahu keadaan, apakah perbuatan yang kufur, apakah perbuatan yang masuk iman. Ini kita belajar. Tapi dalam bab betul-betul nak hukumkan, jangan kita yang pergi cepat-cepat. Ni kafir ni, perempuan ni. Perempuan ni kafir. Dia ni dah murtad sebagainya. Bukan kita yang menjatuhkan. Serahkan kepada ulama dan umara dalam perkara ini. Kerana mereka mentahqiqkan perkara tersebut. Tapi perbuatan tu tidak syak lagi perbuatan syirik, perbuatan kufur kalau dia termasuk perbuatan syirik kufur. Sama juga seperti golongan yang menolak syariat, mengatakan bahawa kami tak perlu beramal lah semua-semua ni. Mereka ini kepercayaan mereka adalah kufur. Sebab menolak ajaran Islam. Namun tiap-tiap orang individu yang terlibat dengan ni, kita ramai zahirnya mereka adalah golongan-golongan jahil kerana sama ada jahil sepenuhnya ataupun kerana mereka cuba belajar. Mereka kata, orang kata kami jahil, kami belajar tapi syubhat. Sebab jumpa cikgu ustaz dia pun ngajar. Boleh, dia orang tak faham. Dia orang ni golongan ulama fiqh, ulama ulama ni begitu. Dah dia pergi belajar begitu, jadi adanya syubhah. Maka kerana adanya mawani' daripada kita menghukum kufur, untuk mereka ini kita serahkan kepada pihak berwajib atau siapa yang boleh mampu untuk. Akidah tu akidah kufur. Akidah kufur. Sebab tu saya ulang balik, kita belajar bab mana kufur. Saya ada kuliah hari Selasa besok pukul 3 petang
di Akademi Tadabbur Quran sekarang pun berkaitan dengan bahaya syirik. Bab ni dah kita terangkan bahawa ada perbuatan syirik, tapi dari segi hukum kita secara personal itu bab lain. Sebab tu tidak bererti kita belajar tentang kufur dan syirik berarti kita hukumkan orang ni kafir musyrik kafir ke umat Islam. Ini satu tuduhan yang tidak benar. Kita belajar nak kenal apakah perbuatan yang dikategorikan sebagai iman dan apakah perbuatan yang dan ketaatan dan apakah perbuatan yang dikategorikan sebagai kufur dan isyan. Sampai sini saja. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.